Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in barik wa sallim amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberi kesempatan untuk meluangkan masa kita untuk kita menyambung pengajian kita. Masih lagi lah secara online insya-Allah. Dan malam ni insya-Allah kita akan sambung pengajian kitab hadis 40 Imam An-Nawawi radhiyallahu taala anhu. Dan sebelum kita mulakan, sama-sama kita buka dengan bacaan nama kita Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. InsyaAllah tajuk kita malam ni hadis sahih. Hadis sahih. Hadis sahih ialah hadis yang berhubung atau bersambung lah. Berhubung atau bersambung. Sanadnya, istilah sanad tu sudah dijelaskan sebelum ni lah. Sanad tu rantaian perawi lah, daripada imam yang meriwayatkan hadis sampailah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rantaian periwayat itu dipanggil sanad. So hadis sahih ialah hadis yang berhubung atau bersambung sanadnya dari permulaan hingga ke akhirnya. Dan orang yang menjadi periwayatnya sepatutnya. Dan orang yang menjadi periwayatnya semuanya mempunyai sifat-sifat ini. A. Adil. B. Dhabit. C. Sejahtera daripada keganjilan. Dan D. Sejahtera dari illah ataupun kecederaan yang memburukkan. Jadi bahasa dia agak mungkin bahasa lama kot, wallahu ta'ala alam. Sebenarnya hadis sahih itu ada 5 syarat. Di sini dia katakan A, B, C, D. Jadi cara, tak tahulah yang mencetak ni kot, rasa yang tukang taik atau pencetak ni mungkin dia berbeza sikit cara dia. Sebenarnya apakah itu hadis sahih? Ataupun dalam erti kata lain, apakah syarat-syarat untuk kita menghukumi bahawa hadis tersebut dikategorikan sebagai hadis sahih? Itu yang mana adalah maksud dia. Apa itu hadis sahih, ataupun apakah syarat-syarat sebuah hadis itu boleh dihukumi sebagai hadis sahih? So ada 5 syarat. Ada 5 syarat. Syarat yang pertama ialah sanad. Sanad, bila sebut sanad maksudnya rantaian periwayatan lah. Satu rantaian periwayatan itu mestilah bersambung. Mestilah bersambung. Daripada imam, biasanya imam lah yang meriwayatkan hadis tersebut sampailah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya imam-imam hadis seperti Imam Bukhari, Imam
Muslim, Imam Tirmizi, Imam Abu Daud, Imam Nasa'i, Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik. Kemudian imam yang lain lah, seperti Imam Darul Qutni, Imam Ibnu Hibban, Imam Bazzar, Imam Darimi, Imam Ibnu Khuzaimah, Imam Al-Baihaqi, Imam Ad-Dailami, dan seterusnya lah. Maka daripada imam-imam itu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sanadnya mestilah bersambung. Sanadnya mestilah bersambung. Okey. Kenapa kita katakan bahawa daripada imam yang saya katakan tadi, daripada Imam Bukhari contohnya, daripada Imam Bukhari atau Imam Muslim atau Imam Tirmizi atau Imam Abu Daud dan imam-imam yang lain, kerana mereka ini mengumpulkan hadis-hadis dan membukukan hadis-hadis dan menulis hadis mereka di dalam kitab-kitab mereka, dan kitab-kitab itu terpelihara sampai sekarang. Sampailah sekarang. Sepatutnya bersambung. Kalau misalnya saya meriwayatkan hadis, sepatutnya saya mesti meriwayatkan daripada guru saya meriwayatkan daripada guru dia daripada guru dia kepada guru dia kepada guru dia kepada guru dia kepada guru dia, sampailah kepada sahabat dan kepada Nabi SAW. Sepatutnya bersambung. Tapi di sini kenapa berhenti? Maksudnya kalau kita melihat dari atas, dari Nabi lah, Nabi yang meriwayatkan daripada Nabi, sahabat yang meriwayatkan daripada sahabat, kita katakanlah tabi'in. Boleh jadi sahabat meriwayatkan daripada sahabat pun boleh, tapi kita ambil ringkas contoh, yang meriwayatkan daripada sahabat tabi'in. Kemudian tabi'in yang meriwayatkan daripada tabi'in siapa? Tabi' at-tabi'in. Boleh jadi tabi'in sesama tabi'in saling meriwayatkan pun boleh. Tidak mustahil. Ini saya nak bagi contoh sajalah. Maknanya sahabat meriwayatkan kepada tabi'in, tabi'in meriwayatkan kepada tabi' at-tabi'in, dan tabi' at-tabi'in itu meriwayatkan kepada imam tersebutlah. Kita bagi contoh. Jadi bila sampai kepada imam tersebut, berhenti. Contoh kan, sampai kepada Imam Bukhari, dia berhenti. Sampai kepada Imam Muslim, dia berhenti kat situ. Mana yang dinilai itu daripada Imam Bukhari sampai Nabi, daripada Imam Muslim sampai Nabi. Kenapa tak berhenti kat sahabat? Kenapa tak berhenti dekat tabi'in? Kenapa tak berhenti kat tabi'at tabi'in? Masalahnya kitab-kitabnya tak ada. Kitab-kitabnya tidak ada. Maksudnya penulisan hadis itu tak ada. Sebab dia meriwayatkan hadis dalam dua bentuk. Satu dalam bentuk lafaz. Kemudian satu lagi dalam bentuk tulisan. Kalau dalam bentuk lafaz, maknanya semua imam yang meriwayatkan hadis itu, baik sahabat, baik tabi'in, baik tabi'at tabi'in, baik imam-imam, semuanya dah meninggal dunia. Semuanya dah wafat. Semuanya dah meninggal dunia. So kita tak ada peluang untuk mendengar dari mereka, dan kita pun tak sempat nak jumpa dia orang. Tetapi mereka meninggalkan periwayatan hadis itu di dalam buku-buku mereka, di dalam kitab-kitab mereka. So Imam Bukhari menulis hadis-hadis yang diriwayatkan itu di dalam kitab dia yang dipanggil contohnya Al-Jami'us Sahih. Itu Sahih Bukhari. Yang di situ ada lebih kurang 7,253 hadis kalau tak silap saya, yang diriwayatkan secara bersambung sanadnya, dan ditulis di situ setiap nama perawi yang diriwayatkan sampailah kepada Nabi, ada tertulis dalam kitabnya itu, dan kitabnya itu terpeliharalah, kita kata Allah lah yang memelihara kitab tersebut. Maksudnya tidak hilang, tidak dimusnahkan misalnya, berbanding dengan sebahagian kitab. Kalau kita baca sejarah, berapa banyak kitab-kitab yang dibuang, yang dibakar, yang dimusnahkan, yang hilang, yang terbakar, yang koyak dan sebagainya. Pernah dalam satu peperangan, tentera-tentera Mongol, mereka ketika menyerang Baghdad tu, mereka membuang kitab-kitab
Bahkan mereka menjadikan kitab-kitab sebagai jambatan, campak dalam sungai, sehingga kitab-kitab tu dijadikan jambatan untuk melintas ke seberang sana. Dalam sejarah menceritakan. Tapi alhamdulillah kitab-kitab Imam seperti yang saya sebutkan tadi terselamat, maka dipelihara tulisan tangannya ataupun dipanggil makhtutat, atau kita kata manuskrip lah. Manuskrip yang lama, suatu tulisan yang lama dipelihara sampai ke hari ini, dan zaman sekarang, zaman moden, sudah dicetak di dalam percetakan yang moden. Kita dapati berlambak-lambak kitab Sahih Bukhari, macam-macam cetakan, kulit kuning, kertas kuning, kertas putih, kertas krim dan sebagainya ada. So tak perlulah. Maksudnya kita sudah terjamin, maknanya daripada Imam Bukhari atau Imam Muslim atau imam-imam yang mengumpulkan hadis, di mana kitab-kitab mereka itu terpelihara, terjaga dan sampai kepada kita dengan selamat. So sanadnya hanya daripada imam tadi sampailah kepada Nabi. Okey. Bila kita cerita Imam Bukhari dan Imam Muslim, itu jelas. Maknanya Imam Bukhari dan Imam Muslim kitabnya, bukan semua, kitabnya yang dinamakan kitab Jami'us Sahih. Al-Jami'us Sahih bagi Imam Bukhari dan juga bagi Imam Muslim itu dianggap kitab yang sudah dianggap semua hadis yang ada dalam tu dianggap sahih. Kenapa semua hadis yang ada tu dianggap sahih? Kerana telah memenuhi kelima-lima syarat tersebut. Kelima-lima syarat tersebut yang disebutkan tadi, nanti saya ulang lagi, insya-Allah saya terangkan satu-satu, sebab ini sebenarnya panjang perbahasan dia. Kalau orang yang betul-betul berminat dalam ilmu hadis, inilah asas. Inilah asas ilmu hadis, ilmu mustalah hadis. Inilah asasnya, kerana daripada inilah akan bercabangnya seluruh ilmu-ilmu hadis. Daripada inilah bercabang seluruh ilmu-ilmu hadis. 5 syarat ini sebenarnya yang mencabangkan ilmu-ilmu hadis. Okay, syarat yang pertama tadi kan, bersambung sanadnya daripada imam yang meriwayatkan sampai Nabi. Tidak perlu sampai zaman sekarang, tak perlu, maksudnya tak perlu bersambung lah. Terputus pun tak apa, dari satu sudut lah. Sebab apa? Bila sampai ke tangan Imam Bukhari, dikumpulkan dalam kitab Jami'us Sahih Imam Bukhari, dan semua ulama sepakat hadisnya sahih, maka tak perlulah daripada Bukhari sampai saya misalnya kan. Walaupun saya ada sanad saya yang bersambung sampai Imam Bukhari, siapa nak boleh datang rumah, saya boleh bagi. Tapi tak perlu. Dari sudut kita nak menghukumi hadis itu sahih, tak perlu. Tak perlu sampai ke saya. Maknanya daripada Imam Bukhari sampai Nabi sudah cukup. Sudah cukup. Daripada Imam Muslim sampai Nabi sudah cukup. Sebab apa? Kitab mereka itu terpelihara, terjaga. Okey. Selain daripada Imam Bukhari dan Imam Muslim, seperti Imam Tirmizi punya kitab Sunan Tirmizi atau Jami' Tirmizi, Sunan Abu Daud, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Musnad Ahmad, Muwatta' Imam Malik. Kemudian kitab-kitab yang lain seperti Sunan Darimi, kemudian ada Sahih Ibnu Hibban, Mu'jam Imam Tabrani, kemudian Musannaf Ibnu Abdul Razak, Musannaf Ibnu Abi Syaibah, kemudian kitab Sunan Kubra Imam Baihaqi, Syu'abul Iman Imam Baihaqi. Jadi kitab-kitab tersebut, adakah sahih semua hadisnya? Jadi kalau Bukhari dan Muslim tu jelas. Tetapi ingatlah, Bukhari Muslim hanya dalam kitab Jami'us Sahih bagi Imam Bukhari dan Jami'us Sahih bagi Imam Muslim. Sebab Imam Bukhari pun ada kitab lain dia. Contohnya kitab dia Adabul Mufrad. Imam Bukhari ada kitab Adabul Mufrad. Dalam kitab itu bukan semua hadis sahih. Bukan semua hadis sahih, walaupun riwayat Imam Bukhari. Kenapa tak sahih? Ni kita nak bahas ni. Maksud jangan ingat asal Bukhari saja sahih. Asal saja Bukhari berarti sahih, tidak. Asal Muslim saja sahih, tidak. Yang dikatakan sahih, yang disepakati itu hanya yang riwayat Imam Bukhari dalam kitab Jami'us Sahih dia. Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim dia. Itu sahih. Sepakatlah ulama sepakat. Walaupun ada beberapa ulama seperti Imam Darul Qutni misalnya mengkritik, kata ada 80 hadis dalam Bukhari tak sahih, ada 130 hadis dalam Muslim tak sahih. Itu menurut pendapat Imam Darul Qutni. Dia ni yang datang setelah zaman Imam Bukhari dan Muslim, yang mengkaji semula, didapati sebenarnya tak sahih. Daripada 7,000 tu, kalau yang berulang-ulang lah, maksud yang berulang-ulang sanadnya ataupun hadisnya,
Kalau diringkaskan sebenarnya dalam Imam Bukhari punya kitab Jami'us Sahih itu lebih kurang 4,000 je. 4,000 hadis saja, yang 7,000 tu yang berulang-ulang. Panjang nak cerita satu persatu ni tentang kitab Imam Bukhari, Sahih Bukhari tu saja nak cerita panjang. Nanti ada. Di bahagian akhir nanti dia akan bahas ke 6 imam yang dipilih sebagai 6 imam yang masyhur yang kitab mereka dijadikan asas ataupun usul dalam hadis untuk dijadikan panduan untuk menggali hukum. Okay. Jadi seperti dalam kitab Imam Tirmizi dan Imam Daud perlu dikaji sanadnya. Perlu dikaji dulu sanadnya, sebahagiannya sahih dan ada sebahagian yang tidak sahih. Tidak sahih dari segi apa? Ini yang kita sebut ni. Maknanya kita nak kaji ni. Macam mana kita nak tahu dia sahih, macam mana kita nak tahu dia sahih. Okay, dalam kalau Bukhari Muslim kita dah jelas dia memang sahih. Maksudnya memenuhi semua syarat. Okay, selain daripada tu, selain daripada tu kita kena tahu pula, misalnya lah kita cuba-cuba kita ingin menilai sesebuah hadis itu sahih atau tidak. Yang pertama, kita kena memastikan sanad hadis tersebut daripada imam itu sampai Nabi bersambung. Contohnya dalam Sunan Tirmizi lah misalnya. Dalam Sunan Tirmizi ada hadis kita cari, jadi Imam Tirmizi pun meriwayatkan hadis itu daripada gurunya, daripada gurunya sampailah sahabat sampai Nabi. So adakah hadis itu sahih atau tidak? Misalnya kita ingin mengkaji. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi kita ingin mengkaji lah misalnya. Sini kan orang yang minat ilmu hadis. Jadi yang pertama kita kena mengkaji adakah sanad daripada Imam Tirmizi sampai kepada Nabi itu bersambung. Macam mana kita nak tahu sanad itu bersambung atau tidak? Contohnya Imam Tirmizi meriwayatkan daripada gurunya namanya guru A. Kemudian guru A tadi meriwayatkan daripada guru B. Guru B meriwayatkan daripada guru C. Guru C meriwayatkan daripada guru D. Guru D meriwayatkan daripada sahabat. Sahabat meriwayatkan daripada Nabi. Contoh maknanya ada A, B, C, D. Ada 4 perawi lah dalam sanad itu. Imam Tirmizi, 4 lagi perawi, kemudian sahabat, kemudian Nabi. Sahabat dah tentulah dengar daripada Nabi, bersambung lah kan. Tak mungkin sahabat tak dengar daripada Nabi. Kalau sahabat tak dengar daripada Nabi pun dia dengar daripada sahabat lain. Dianggap sama saja mendengar daripada Nabi. Itu ada pembahasan khusus tentang sahabat. Sebab menurut ulama kita, ulama hadis, ahli sunnah wal jamaah, sahabat ini kulluhum udul. Semua mereka itu benar jujur di dalam meriwayatkan daripada Nabi. Mereka takkan berbohong di dalam meriwayatkan hadis daripada Nabi. Itu nanti kita bahas kemudian dalam syarat-syarat yang kedua dan ketiga insyaAllah. Okey, macam mana kita nak tahu guru A, guru B, guru C, guru D tadi bersambung sanadnya? Macam mana kita nak tahu? Betul? Yang pertama, kita perlu tahu bilakah tarikh lahir dan tarikh wafat guru A. Kemudian kena tahu bilakah tarikh lahir guru B dan tarikh wafat guru B. Bilakah tarikh lahir dan tarikh wafat guru C, bilakah tarikh lahir guru D dan tarikh wafat D. Kena tahu. Sebab apa? Maknanya kalaulah contohnya guru A itu meriwayatkan daripada guru B. Guru B meninggal pada tahun 80 Hijriah. Guru A baru lahir pada tahun 85 Hijriah. Macam mana orang tu dah mati, kau baru lahir, tak dan jumpa. Tiba-tiba kau kata kau meriwayatkan daripada guru B. Guru B kata dia meriwayatkan daripada guru A mengatakan dia meriwayatkan daripada guru B. Bila kita cek tengok, guru B dah meninggal tahun 80 Hijriah. Guru A 85 Hijriah baru lahir. Macam mana orang tu dah meninggal 5 tahun, dia baru lahir ketika dia umur dia 20 tahun, 30 tahun, baru itu dia kata dia mendengar, meriwayatkan daripada guru B. Mustahil. Betul? Takkan dia kuat dalam kubur kot, orang tu bercakap dalam kubur. Maknanya mesti ada apa? Mesti ada sezaman tu berlaku. Tak kira lah umur itu, umur berapa tu tak. Yang penting kita kata sekurang-kurangnya sebelum guru B itu mati, guru A itu dia mesti sudah memayyiz ataupun balik. Maksud memayyiz ni maknanya dia boleh hafal dah. Dia boleh dengar dan hafal. Sekurang-kurangnya. Katakanlah kita ambil contoh umur 10 tahun. Kita ambil contoh umur 10 tahun. Guru A itu ketika umur dia 10 tahun, guru B ketika itu meninggal ketika guru A umur 10 tahun.
Contohnya pada tahun 80 Hijriah itu, pada tahun 80 Hijriah tu guru B meninggal dunia. Guru A lahir bila? Tahun 70. 70 Hijriah dia lahir. Guru B meninggal 80. Maknanya kita tahu, maknanya ketika guru B meninggal, guru A berumur 10 tahun. So 10 tahun tu ada kemungkinan dia mendengar hadis daripada guru B. Sebab umur 10 tahun, contohnya Ibnu Abbas kan. Ibnu Abbas, Anas bin Malik, sahabat-sahabat Nabi yang muda ni, dia orang dengar hadis Nabi kecil-kecil, dia orang hafal. Umur 10 tahun, Imam Syafi'i pun hafal hadis Imam Malik umur dia berapa tahun? Umur 9 tahun dah hafal hadis Imam Syafi'i. Jadi kita katalah kemungkinan umur 10 tahun dia mendengar. Itu ada kemungkinan. Ada kemungkinan dari segi tahunnya. Maksudnya logik lah dia ni, ketika guru B tu meninggal dunia, guru A tu sudah pun hidup dan umurnya pun boleh jadi 10 tahun, boleh jadi 20 tahun lah. Maksudnya kemungkinan berlaku periwayatan hadis itu di antara mereka tu ada kemungkinan. Dari segi tahunnya. Dari segi tahunnya. Contoh yang lain, guru A, B tadi meninggal tahun 80 Hijriah. Guru B lahir tahun 75 Hijriah. So umur dia 5 tahun. Agak-agak 5 tahun boleh ke faham? Boleh tak umur 5 tahun ni dia pergi jumpa guru B tu, dia dengar hadis? Kalau tak ada, 5 tahun tak mungkin kot. Maka itu pun dianggap dah tak bersambung. Sebab kemungkinan dia tu agak berat lah kita nak kata dia mendengar hadis itu. Faham Jadi maka kita kena tahu, kita kena tahu setiap tarikh lahir dan tarikh wafat setiap perawi hadis. Maka di sini muncullah ilmu yang namanya ilmu tabaqat ataupun ilmu rijal. Ilmu tabaqat atau ilmu rijal. Satu cabang daripada ilmu hadis iaitu ilmu tabaqat dan ilmu rijal. Tabaqat tu maksudnya tingkatan. Tingkatan lah. Tabaqat tu maksudnya tingkatan perawi-perawi hadis. Maksudnya dia kan ada generasi sahabat. Sahabat pun ada beberapa generasi. Contohnya sahabat muda dan sahabat yang tua. Dipanggil Sigharus Sahabah dan Kibarus Sahabah. Maksudnya Sigharus Sahabah ni sahabat junior. Kibarus Sahabat ni maksudnya sahabat-sahabat yang senior lah. Kemudian bila sahabat senior ni meninggal, sahabat yang junior jadi senior, jadi tua. Kemudian ada tabi'in. Tabi'in yang mula-mula dipanggil dipanggil tabi'in kibarut tabi'in. Nanti ada sigharut tabi'in, mana senior junior. Seterusnya pun ada senior junior macam itulah. Itu ada tingkatan. Maka ada ulama yang mengarangkan tingkatan-tingkatan perawi ni. Tabaqatul rawi dia panggil, tabaqatul ruwat. Satu ilmu yang mungkin orang awam tak tahulah tentang ilmu ni. Dan bukan semua ustaz pun yang mengetahui bab ni secara terperinci lah, apa lagi. Alhamdulillah saya mengetahui dan belajarlah. Belajar dan kitabnya pun saya ada. Kitab-kitab tabaqat ada banyak, ada beberapa kitab yang saya ada. Kitab tabaqat antaranya yang terbaik itu kitab Tabaqatul Kubra Imam Ibnu Sa'ad. Imam Ibnu Sa'ad dia ada kitab yang namanya Tabaqatul Kubra. Itu yang yang terbaik antara. Dia ada banyak berbelah-belah kitab tabaqat ni. Itu salah satu contoh kitab tabaqat. Begitu juga kitab-kitab rijal. Kitab-kitab ataupun dipanggil kitab-kitab rijal hadis. Kitab-kitab rijal hadis contohnya Imam Bukhari. Imam Bukhari ada kitab namanya Tarikhul Kabir. Nama kitab dia Tarikhul Kabir. Dalam kitab itu ada yang mengatakan lebih kurang 40,000 perawi hadis punya biodata ada dalam tu. Maksudnya 40,000 perawi hadis punya kisah lah. Maksudnya bila dia lahir, bila dia meninggal, dia ni, guru dia siapa, murid dia siapa. Itu ada Imam Bukhari, kitab Tarikhul Kabir ada. Ada imam banyak lagi, Ibnu Asakir contohnya kitabul Dimash, Imam Khatib Al-Baghdadi Tarikhul Baghdad. Banyak ulama-ulama yang muhaddisin mengarang kitab-kitab rijal ni untuk menceritakan tentang perawi-perawi yang pernah meriwayatkan hadis Nabi, telah mengambil hadis-hadis Nabi. Itu memang orang awam pun tak perlu tahu sebenarnya, tapi ni kan nak cerita. Dan memang sangat susah. Maknanya kita nak kena
kita nak kena tahu satu persatu perawi yang ada dalam sanad tadi, dia ni mendengar ke tidak hadis tersebut daripada orang yang atasnya, gurunya. Maka perlu diketahui tarikh lahir dan tarikh wafat semua perawi. Okay, selain daripada tarikh lahir, tarikh wafat, walaupun mereka pada tahun yang sama, contohnya tadi kan perawi perawi guru B tadi kan, dia meninggal pada tahun 80 Hijriah. Perawi A lahir dalam tahun 70 ataupun 60. Ketika maksudnya ada kemungkinan mereka bertemu lah, sebab ketika perawi B guru B itu meninggal dunia, perawi A itu umur dia 20 tahun. Walaupun kita tahu sezaman, tetapi adakah mereka pernah bertemu? Yalah, maksudnya kalaulah ada kaum betul lah dia ni masa dia ni hidup lahir tahun 60 Hijriah, yang tu meninggal 80. Maknanya adalah sempatlah 20 tahun tu. Cuma nak tanya betul ke dia pernah bertemu? Maka perlu dikaji. Perlu dikaji juga. Maknanya contohnya perawi A tadi walaupun umurnya 20 tahun, ketika perawi B meninggal dunia 80 tahun umur dia, pada tahun 80 Hijrah, masa ketika dia meninggal, perawi A itu hidup. Jadi contohnya perawi A itu dia duduk di Baghdad, perawi B duduk di Syam. So pernah tak perawi A tadi yang duduk di Baghdad pergi ke Syam, ataupun perawi yang B tadi yang duduk di Syam datang ke Baghdad? Pernah ke? Maka dikaji. Ulama mengkaji, menceritakan, mengarang kitab. Sesungguhnya perawi B pernah datang ke Baghdad pada tahun sekian, pada tahun 75 Hijriah dia datang ke Baghdad. Maka ketika itu perawi A umur 15 tahun. Maka dia duduk dalam majlis itu, dia dengar hadis. Ada saksi, ada bukti. Kalau ataupun contohnya pada tahun sekian perawi A pergi haji dan didapati perawi B pun pergi haji pada tahun yang sama. So mereka bertemu di Mekah, akhirnya dia meriwayatkan hadis di situ. Kemungkinan, faham? Maksudnya kena dikaji. Mereka ni pernah, walaupun hidup sezaman, pernah bertemu ke tidak? Ada kemungkinan dia bertemu ke tidak? Itu dikaji juga. Itulah secara ringkasnya ni tentang kita nak tahu sanad tadi bersambung ataupun tidak. Sekiranya kita kata perawi A itu meriwayatkan daripada perawi B, tetapi tahunnya lari, maksudnya yang tu dah meninggal baru dia lahir, itu confirm tak bersambung. Maknanya ada orang lain sebenarnya. Sebenarnya di antara perawi A dan perawi B itu ada orang lain yang ketiga yang perawi A tak sebut namanya atau terlupa nak menyebut namanya. Kemungkinan, ada kemungkinan. Kalau tidak, macam mana orang tu dah mati, dia macam mana boleh dengar hadis daripada orang tu? Okay. Begitu juga perawi B kepada perawi C, begitu juga perawi C kepada perawi D, begitu juga perawi D kepada tabi'in kepada sahabat. Itu semua perlu dikaji. Mereka ni hidup sezaman ke tidak dan pernah bertemu atau tidak? Dikaji dalam ilmu tabaqah dan ilmu rijal. Okey, itu syarat yang pertama. Untuk mengetahui sanad itu bersambung atau tidak pun satu kerja yang sangat leceh, sangat sangat menyusahkan, sangat bukan mudah lah. Apalagi kita sekarang ni, kita nak tahu orang dulu dia tu pernah berjumpa dengan orang tu tak, dua-dua dah mati. Kita dah 1400 tahun kan. Katalah zaman periwayatan hadis tu 200 tahun. So 1200 tahun dah berlalu. Orang zaman sekarang dia nak kaji. Yang rawi ni berjumpa ke tak berjumpa dengan yang diriwayatkan tu. Bersambung ke tak bersambung? Lagi susah. Sebab dah 1200 tahun yang lalu. Kalau orang zaman dulu, dia dekat zaman dia. Bila dekat dia, mungkin dia boleh bertanya kan, engkau pernah jumpa tak perawi ni hadis ni? Biasalah kalau orang-orang yang meriwayatkan dalam ilmu yang berkecimpung ataupun sibuk di dalam ilmu hadis ni, dia mesti kenal. Oh, dia ni dah selalu datang. Dia memang anak murid kepada guru ni, selalu hadir majlis. Confirm lah. Senang kita tahu, oh, maknanya dia pernah bertemu, maka kemungkinan dia meriwayatkan hadis daripada orang tu. Itu syarat yang pertama, bukan senang. Okey, kemudian kadang-kadang dia tak sebut nama orang tu, dia sebut seorang pemuda, rajul, an rajulin, contohnya kan. Sama itu
Rajulan qala, aku mendengar seorang pemuda berkata. Seorang pemuda tu siapa dia? Itu pun masalah juga. Dia kena jelas. Dia kena jelas siapa dia. Kadang-kadang bila orang sebut siapa yang riwayatkan ini, yang meriwayatkan Muhammad bin Ismail. Muhammad bin Ismail? Siapa dia Muhammad bin Ismail? Dia tak tahu rupa-rupanya Muhammad bin Ismail nama Imam Bukhari. Oh, Imam Bukhari. Imam Bukhari. Bila sebut Imam Bukhari baru dia kenal. Bila sebut Muhammad bin Ismail tak kenal. Ini pun satu dipanggil antara kunyah, laqab, nama. Itu penting. Orang itu masyhur dengan kunyah dia, dengan nisbah dia, atau dengan laqab dia, atau dengan nama dia. Tiba-tiba orang yang masyhurnya guna nama disebut laqab atau kunyah ataupun nisbah. Sebab Bukhari itu nisbah. Bukhari itu nisbah. Nama dia bukan Bukhari, nama dia Muhammad bin Ismail. Tapi kalau orang sebut nama Muhammad bin Ismail, walaupun orang awam tak kenal lah. Bila sebut Bukhari dia kenal, Muhammad Ismail dia tak kenal. Tetapi zaman dulu ada perawi-perawi yang nama dia masyhur tetapi dia ni dhaif. Nama dia contohnya Ibnu Lahiyah. Ibnu Lahiyah ni memang dia panggil kunyah lah, Ibnu Lahiyah. Jadi kalau orang sebut Ibnu Lahiyah, semua dia ni dhaif. Semua orang di sini kenal. Tapi bila sebut nama dia yang betul, orang betul tak kenal. Orang tak tahu. Orang ingatkan ni okey kot. Rupa-rupanya orang yang sama. Itu pun satu perlu dikaji. Namanya, kunyahnya, laqabnya, nisbah je perlu dikaji. Perlu dikaji. Al-A'war, itu semua laqab-laqab atau gelaran-gelaran. Kadang-kadang bila orang tu dia masyhur dengan gelaran, atau masyhur dengan nisbah, atau masyhur dengan kunyah, tapi kerana dia ni dhaif, maka orang nak selamat tak nak sebut yang masyhur, sebut nama dia yang sebenar. Nama yang sebenar tak masyhur, gelaran yang masyhur. Itu menyebabkan orang confuse. Boleh jadi orang salah sangka, orang lain kot ni, sahih kot ni. Itu pun perlu dikaji juga, perlu dikaji. Faham Yang kedua, syarat yang kedua, setelah kita mengetahui bahawa pada hadis tersebut semua perawi-perawinya bersambung sanadnya, maksudnya betul-betul mendengar daripada perawi yang di atasnya dengan kajian-kajian tadilah. Dengan kajian-kajian tadi, maka dinilai pula setiap perawi itu adakah dia memiliki keadilan. Adil di sini. Setiap perawi. Daripada imam tadi, kemudian perawi A, B, C, D, tabi'in, sahabat Nabi. Sahabat, selesai. Sahabat kita semuanya adil, semuanya jujur. Maksud adil di sini bukanlah adil bagi sama rata. Adil di sini bukan orang yang boleh bagi sama rata ke apa. Adil di sini maksudnya mempunyai sifat-sifat yang boleh dipercayai. Memiliki akhlak atau sifat yang boleh dipercayai di dalam meriwayatkan hadis. Dia ada jelaskan di situ kan, salah satu di bawah tu. Nanti dia akan saya jelaskan dulu, nanti lepas ni kita bacalah kalau sempat insya-Allah. Jadi dikaji dulu. Dia ni soleh ke tak, dia ni semayang ke tidak, dia ni buat dosa ke, selalu buat dosa besar ke, dosa kecil ke, dia ni selalu buat benda-benda yang menghilangkan maruah dia, mencemarkan maruah dia ke. Dikaji. Setiap perawi dikaji. Maka untuk mengkaji perawi ni punya akhlak, punya sifat perangai, satu ilmu dipanggil al-jarhu wa ta'dil. Ilmu jarah wa ta'dil. Muncul ilmu lain lagi, ilmu jarah wa ta'dil. Iaitu jarah tu maksudnya condemn. Jarah tu mengkondem. Kalau ta'dil tu komen baik lah. Komen yang baik tu dia panggil ta'dil. Kalau komen yang tak baik ataupun condemn, dia panggil jarah. Jadi ada kitab Al-Jarhu wa Ta'dil. Contohnya kitab Ibnu Abi Hatim Ar-Razi, Al-Jarhu wa Ta'dil. Berlambak kita kitab Jarah wa Ta'dil. Kat rumah saya ada beberapa naskah. Dia bukan satu naskah lah, berjilid-jilid. Jadi ilmu jarah wa ta'dil perlu diketahui. Maksudnya setiap perawi itu punya sifat, perangai, keadilan, kejujuran yang perlu diketahui. Macam mana nak tahu? Melalui cerita-cerita orang lah. Tapi bukan orang-orang biasa, imam-imam hadis. Contohnya Imam Malik kata, perawi hadis ni bagus, dia ni orang yang soleh, dia ni orang siqah, dipercayai. Imam Bukhari kata dia siqah, Imam Ahmad kata dia siqah. Tiba-tiba ada imam lain kata, dia ni tak siqah lah.
Ini masalah. Bila ada khilaf di dalam menilai perawi hadis, di situlah berlakunya khilaf menentukan hadis ini sahih atau tidak boleh terjadi, kerana menilai seseorang itu bukan mudah. Menilai seseorang bukan mudah. Contohnya kan, kita cuba kalau kita bila kita ni dinilai oleh bos kita, kita dinilai oleh isteri kita, kita dinilai oleh anak kita, kita dinilai oleh kawan kita, sama ke tak? Sama tak penilaian dia? Isteri kita nilai kita macam mana? Anak kita nilai kita macam mana? Bos kita nilai kita macam mana? Kawan kita menilai kita macam mana? Sama ke tak? Kadang-kadang sama, kadang-kadang tak sama. Betul? Ya, ada orang dia jumpa perawi itu sehari sekali dua. Ada orang dia kenal perawi itu setahun. Ada orang imam dia kenal perawi itu 10 tahun. Jadi yang kenal 10 tahun tak sama lah penilaiannya dengan kenal setahun. Ataupun baru jumpa sekali dua, lagilah tak sama penilaiannya. Tengok macam okey je. Kalau dah duduk 10 tahun, dia ni 10 tahun aku kenal dia, aku tahulah dia ni. Boleh dipercaya ke tak boleh dipercaya. Sebab tu menilai perawi ini sesuatu yang ijtihadi. Boleh berlaku khilaf. Saya tak naklah hurai secara terperinci. Habis tu macam mana nak buat kalau ada ulama, imam-imam jarah wa ta'dil ini menilai berbeza penilaian dia, siapa yang kita nak pegang, macam mana kita nak buat penilaian. Akhirnya kesimpulannya dia ni sikoh ke tidak, adil ke tidak. Itu panjang perbahasan dia. Saya tak mau drag tuan-tuan ke situ lah. Ni nak cerita clue dia saja. Bukan mudah. Benda bukan semua orang boleh nilai. Dan bukan semua penilai itu dia sama. Ada yang mutasyaddid, maksudnya yang agak ekstrim. Ada yang mutasahil, yang mudah-mudah. Okeylah dia ni. Alah sikoh lah tu, okeylah tu. Itu yang mudah-mudah. Dan ada yang mu'tadil atau mutawassit, yang pertengahan. Dia ni dia tak terlalu ekstrim dan tak terlalu mudah-mudah. Dipanggil mu'tadil. Macam-macam imam ada, imam hadis ni. Ada yang terlalu ekstrim, sikit je itu tak boleh pakai. Sampai tahap ada seorang imam hadis, dia melihat ada satu orang perawi hadis yang dia pernah ambil hadis sebelum tu, tiba-tiba satu dia naik kuda. Dia nak kuda dalam keadaan laju masuk dalam pasar. Kudu rempuh pasar macam tu saja. Mungkin dia ada emergency ke, isteri nak mengandung, nak balik rumah ke apa ke. Tapi disebabkan dia naik kuda dalam keadaan laju di pasar, rempuh sana, terus imam tadi tolak hadis daripada perawi itu, menganggap perawi itu tak siqah. Ada imam macam tu. Ataupun dia ni suka lepak warung. Perawi hadis tapi suka lepak sembang-sembang kat warung. Tak boleh pakai dia ni. Ada imam macam tu. Dia ni datang masjid tak pakai kopiah. Tak ambil lah hadis dia. Pun ada. Kencing nampak lah kantoi, kencing berdiri lah. Lagi tak boleh ambil hadis dia. Ada macam tu. Ada imam macam tu. So, menilai seseorang perawi itu bukan mudah, dan ilmu yang membahaskannya adalah ilmu jarah wa ta'dil. Setiap perawi yang ada dalam rantaian sanad tu. Kemudian yang ketiga lah, kita sampai yang ketiga, nanti kita sambung lagi yang keempat dan yang kelima. Yang ketiga iaitu dhabit, iaitu setiap perawi mesti kuat hafalan. Tadi perangai lain, perangai akhlak bab lain, ini bab hafalan. Mesti kuat hafalannya. Kalau 100 hadis dia baca selamba je, tanpa tak ada. Selamba je 100 hadis, laju je, tak salah. Kalau salah pun mungkin 1-2. Faham? Itu dia panggil dhabit. Hafalan dia kuat. Maka di sini pun ada perbezaan pendapat. Kalau dia baca 100 hadis, kalau salah 10, okey tak? Setakat mana yang kita nak kata dia ni betul-betul hafalan kuat? Takkan 100 hadis 100 baca. Itu payah nak cari tu. Imam Bukhari ni memang sebut 1000 hadis pun 1000 dia tak salah. Imam Bukhari lah macam. Sebab tu dia paling sahih, paling hebat dalam bab hafalan. Katalah dia dalam contoh je, nisbah dia, katalah dalam meriwayatkan hadis 10% dia salah. Itu dianggap dhabit ke tidak? Atau kita kata 20% lah. Kalau 20% salah, okey lagi kot. Ke 30%, okey lagi lah kalau salah. Ke macam mana? Itu pun berbeza. Itu ulama berbeza. Ada yang kata tak, aku nak 95% mesti betul, 5% salah, okey aku kata masih lagi dhabit. Ada yang kata
tak apalah 10% kalau salah pun dobit lagi lah. Ada yang kata tak, 10% bagi aku dah tak dobit dah. Ada yang kata 20% salah, tak apa, masih dobit lagi 20%. Lah 80% dia hafal okey lah tu, dobit lah tu. Ada yang kata 70 okey lagi, 70 pun dobit lagi. Itu khilaf di kalangan ulama dalam menilai siapa yang dobit, siapa yang tak dobit. Bukan macam mana nak tahu orang tu hafalan kuat ke tak? Ni pun daripada imam-imam juga yang kata aku dengar dia ni hafalan dia bagus, dia ni dobit. Dia kata dah, dia ni tak boleh lah, dia ni kurang lah. 10 hadis saja, bukan 100. 10 hadis dia riwayat, 5 kantoi. Baru 10 hadis riwayat, 5 dah kantoi dah. Maka tak boleh pakai lah. Itu penilaian ulama hadis terhadap perawi. Kena ingat satu, perawi hadis ni bukan semua ulama. Perawi hadis ini ada perawi hadis yang kalangan orang awam. Orang awam pun kadang-kadang dengar hadis kan. Contohnya orang awam, sahabat pun bukan semua alim. Tetapi sahabat dia tak akan menipu. Kalau dia confirm, dia riwayatkan. Kalau dia tak pasti, dia tak akan riwayatkan. Sahabat. Tapi contohnya tabi'in ni bukan semua alim. Ada juga perawi hadis di kalangan tabi'in yang orang awam, tapi dia dengar hadis tu. Dia bukan ulama. Ni yang kita nak ni, maknanya ulama hadis, bukan ulama biasa. Ulama besar hadis yang menilai perawi ni ulama. Maknanya ulama yang menilai perawi hadis ni bukan orang biasa. Maknanya ulama hadis, ulama mujtahid, dia yang menilai dobitnya, kuat ke tidak hafalan perawi itu, adil ke tidak, siqah ke tidak, boleh dipercaya atau tidak. Dah tentulah di situ siapa yang dengar pun dah tahu, faham. Maksudnya nak menilai orang punya dobit, nak menilai orang punya adil atau kejujuran tu bukan benda yang mudah dan bukan benda yang boleh disepakati. Kadang-kadang boleh jadi khilaf. Sebab itu contohnya kan, ada ulama kata hadis ni sahih, ada yang kata tak sahih. Pasal apa? Bagi dia perawi itu menurut aku tak boleh pakai lah. Contohnya Ibnu Ishaq. Ibnu Ishaq ni perawi yang masyhur. Imam Bukhari menerima hadis dia, meriwayatkan hadis dia. Menurut Imam Bukhari, dia ni boleh pakai, boleh diterima. Tapi Imam Malik menolak Ibnu Ishaq. Imam Malik, pengasas mazhab Maliki tu kan, dia lagi awal lagi pada Imam Bukhari. Tapi dia menolak riwayat Ibnu Ishaq, dia tak terima. Itu ada beza tu antara ulama. Jadi sebab tu ada perbezaan berlakunya menilai hadis. So tadi maknanya, yang pertama syarat dia mesti sanad dia mesti bersambung. Macam mana nak tahu? Seperti yang saya terangkan tadi. Yang kedua, setiap perawi dalam sanad tadi mestilah adil, iaitu dia mempunyai kelayakan dari segi akhlak dan sifat dia lah. Dan yang ketiga, mesti dobit, kuat hafalannya. So nanti kita akan sambung lagi syarat yang keempat dan syarat yang kelima. Nanti saya buat kesimpulan dia. Sebenarnya daripada 5 cabang syarat hadis sahih inilah tercabangnya ilmu-ilmu hadis yang lain dan perbahasan hadis yang lain, istilah-istilah hadis yang lain. Nanti tunggu, insya-Allah nanti akan datang kita sambung lagi. Memang tak sempat nak jelaskan satu malam bab ni. Sebab ni dah asas panjang. Bab ni kalau diterangkan begitu saja dia tak faham. Jadi sini pun saya tak pasti apa yang saya terangkan ni mencukupi atau tidak. Tapi ini bukan untuk semua orang awam lah. Itu bukan semua orang faham. Sekadar nak at least, macam ni rupanya bukan senang nak nilai hadis ni sahih ke tak. Patutlah ada khilaf. Yang ada ulama kata hadis ni sahih, ada yang kata tak sahih. Dia dah faham dah. Dia dah faham dah. Panjang lagi sebenarnya pembahasan. Nanti kita sambung insya-Allah pada masa akan datang. Jadi setakat itu dulu. Cukup Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang tak baik kelemahan saya lah, minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada semua. Mudah-mudahan Allah Taala bagi taufik untuk kita faham, amalkan dan sampaikan. Dan kita tangguh dulu dengan kafarah majlis. Subhanallah bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.